Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia dan diiringi ahli-ahli jawatankuasa pengurusan universiti. Bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan rasa cinta kepada negara, hadirin dipersilakan untuk berdiri bagi bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan Biru Warna. Insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu berteman kebudimanan bina nusa bina dunia sejahtera Uni utama ibu yang tercinta kami doa lanjut usia bahagia kami janji hormati pesanmu ilmu budi dan bakti kami anak alam insan Tuhan membara langit biru mencari ilmu berteman kebudimanan bina nusa bina dunia sejahtera Uni utama ibu yang tercinta kami doa lanjut usia bahagia kami janji hormati pesanmu ilmu budi dan bakti ilmu budi dan bakti Hadirin dipersilakan duduk. Bismillah pembuka tirai Bismillah
tarian asli kami sembahkan, ahai kami sembahkan. Awanlah dondang, dondanglah sayang. Awanlah dondang, dondanglah sayang. Ada
Universiti Utara Malaysia membawakan kepada anda Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 2012 dan terimalah pengacara anda Hafiz Zakaria dan Rindaya Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, dan isteri yang berbahagia Datin Nurhayati Nazri. Yang berhormat Datuk Noriah Kasnun, Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air. Yang berhormat Raimi Unggi, Ahli Parlimen Tenom. Yang dihormati Pengarah Program Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Kebudayaan 2012, Saudara Muhammad Alif Hakimi bin Mustafa. Ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan sekalian. Selamat datang kami ucapkan ke Majlis Perasmian Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 2012. Demikianlah tadi persembahan tarian kontemporari Zapin Kukur oleh kumpulan tarian Bidasari, Pusat Budaya dan Seni menghiasi tirai pembukaan majlis sebentar tadi. Tepukan buat mereka. Dengan rasa syukur kehadrat ilahi, kita bertuah kerana diberi kesempatan berkumpul dalam acara Gilang Gemilang Majlis Perasmian Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 2012 Anjuran Pusat Budaya dan Seni Jabatan Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia. Dengan moto rasmi cara hidup mahasiswa, karnival yang kini telah menjangkau usia 5 tahun penganjurannya, ini telah meniti pelbagai transformasi program yang cukup membangun dan memerasakan. Syabas diucapkan kepada Pusat Budaya dan Seni atas kejayaan merealisasikan program berprestij ini. Menerusi konsep perekonomian seni selama 6 hari ini, para pengunjung akan dapat menyertai pelbagai program kebudayaan dan kesenian yang mengisi perjalanan karnival 6 hingga 11 Mac nanti. Majlis malam ini diteruskan dengan mempersilakan Saudara Muhammad Alif Hakimi Mustafa, Pengarah Program Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 2012 naik ke pentas untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Yang berhormat Datuk Noriah Kasnun, Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air. Yang berhormat Datuk Raimi Unggi, Ahli Parlimen Tenon, ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan sekalian. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam program Karnival berprestij ini. Pertamanya, saya ingin melahirkan rasa bertuah kerana diberikan pengiktirafan sebagai pengarah program Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 2012. Sesungguhnya kesempatan yang diberikan oleh Pusat Budaya dan Seni ini akan menyuntik kemahiran pengurusan acara yang tinggi kepada saya dan rakan-rakan sekretariat sekalian. Sesungguhnya Pusat Budaya dan Seni merupakan satu organisasi budaya yang amat memberi sokongan dan bimbingan kepada para mahasiswa Universiti Utara Malaysia dalam mengemudikan pelbagai aktiviti kebudayaan di bawah kelolaannya dan juga Badan Persatuan Pelajar. Harapan saya, semoga Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 2012 ini akan meneruskan kegemilangan penganjuran yang lepas dan menjadi lebih berjaya dengan adanya program perekonomian budaya ini mampu melahirkan kebolehpasaran, graduan yang berkualiti dan menjadi aset kepada negara yang gemilang.
dengan moto utamanya, cara hidup mahasiswa meyakinkan kami untuk terus aktif mencuburi pelbagai kegiatan kebudayaan di kampus ini sekaligus menjadi bekalan ilmu kehidupan apabila menginjak zaman pekerjaan nanti. Sekalun terima kasih buat semua pihak yang telah membantu kami melaksanakan program ini dengan jayanya. Semoga kami akan terus mendapat bimbingan dalam melaksanakan aktiviti kebudayaan sekaligus membangunkan kebudayaan kampus. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkap majlis indah jika tiada yang berbicara. Betul tu Rindaya. Seterusnya, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan 2012. Dengan penuh takzimnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Dan a very good evening kepada pelajar-pelajar antarabangsa yang hadir pada malam ini. Yang berhormat Datuk Noriah Kasnun, Timbalan Menteri di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Yang berhormat Datuk Remy Unggi, Ahli Parlimen Tenum Sabah. Yang bahagia Datuk Dr. Ahmad Faiz Hamid, Timbalan Naib Chancellor, Haiwan Pelajar dan Alumni. Yang juga penasihat Jawatankuasa Pengelola Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan. Ahli-ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti yang turut hadir pada malam ini, pegawai-pegawai kanan Universiti, pegawai-pegawai daripada Jabatan Haiwan Pelajar. Tidak saya lupakan Saudara Amir, Presiden MPP, Majlis Perwakilan Pelajar dan semua ahli-ahli jawatankuasa beliau. Dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, para mahasiswa dan mahasiswi yang dihormati sekalian. Saya mengambil kesempatan ini untuk terlebih dahulu mengalu-alukan kedatangan dua orang tetamu istimewa kita, Yang berhormat Datuk Noriah Kasnun, Timbalan Menteri, dan juga Yang berhormat Datuk Remy Unggi, Ahli Parlimen Tenum Sabah, bersama-sama kita pada malam ini untuk turut sama memeriahkan lagi program kita pada malam ini. Kita berikan tepukan kepada dua-dua orang ahli yang berhormat kita ini. Dan kedatangan mereka ini adalah kerana urusan rasmi, kerana kedua-dua mereka adalah juga merupakan antara ahli Parlimen Timbalan Menteri yang mengikuti program Pasca Sarjana dengan UUM. Tahniah. Dan kebetulan mereka berada di sini, maka kita saya pelawar jemputlah datang bersama-sama meraihkan majlis kita pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, program seumpama ini merupakan satu program yang pada saya, kepada universiti sangat penting. Ia memberi peluang kepada para pelajar dan juga rakan-rakan kita, para pelajar antarabangsa, international students, untuk lebih mengenali secara lebih dekat seni warisan budaya peninggalan bangsa yang harus terus kita pupuk dan kita bangunkan sebagai satu warisan untuk generasi yang akan datang.
sesebuah bangsa yang tidak ada warisan seni ataupun khazanah seni dan budayanya ialah sebuah bangsa yang hina. Sebuah bangsa yang tidak ada tamadunnya. Salah satu daripada ciri tamadun dan ciri warisan dan jati diri sesebuah bangsa adalah bahasanya. Sebab itu apabila hilang bahasa, maka hilanglah bangsa itu. Cara untuk melenyapkan, untuk menghapuskan sesuatu bangsa itu ialah dengan cara menghapuskan bahasanya terlebih dahulu dan kemudian menghapuskan kebudayaannya. Kalau kedua-dua ini tak ada, maka bangsa itu akan hilang jati dirinya, dan apabila ia hilang jati dirinya, maka ia akan turut sama lenyap dan lupus sebagai sebuah bangsa yang diiktiraf. Sebab tidak ada lagi korpus lambang-lambang utama, simbol-simbol utama, identifikasi tertentu yang boleh dijadikan sebagai sandaran dan bukti bahawa bangsa itu wujud. Sebab itu kita mesti terus mempertahankan budaya, seni kita, kerana ini satu tuntutan yang diperlukan bagi kelangsungan dan kesinambungan sesebuah bangsa dan negara. Kalau sebuah bangsa itu tidak ada kebudayaan dan keseniannya, maka generasi akan datang akan hilang jati dirinya. Generasi akan datang tidak akan mengenal asal-usulnya dan tidak akan tahu ciri-ciri, karakteristik dan juga warisan bangsanya. Dari mana dia berasal dan sebagainya. Sebab itu, walaupun kehidupan kita semakin hari semakin moden, mungkin perkara-perkara seperti acara yang kita akan lihat pada malam ini mungkin hanya merupakan satu perkara yang bukan kita layan setiap hari dan setiap masa. Cuma barangkali hanya sebagai satu sambutan festival dan sebagainya semata-mata. Tetapi kita harus ingat, walaupun itu keadaannya, ianya masih perlu kita pelihara dan kita wariskan, kita perturunkan pada generasi yang akan datang. Terutama generasi muda, the so-called Gen Y, generasi Y, yang lahir tahun 90 ke atas. Ini Gen Y yang akan menentukan masa depan negara. Ya, Gen X yang lahir tahun 70-an, 80-an. Itu generasi X. Ya. Manakala baby boomers yang lahir selepas perang sampailah tahun 60-an, 70-an. Ya, saya baby boomers. Ya. Dan yang lahir sebelum itu ialah pre-boomers. Pre-baby boomers yang lahir sebelum perang. Ya. Jumlah Gen Y paling ramai sekarang ini. Hampir 60%. Dan mereka jumlah penduduk kita yang terbesar. Dan Gen Y ini lahir dan dibesarkan dalam satu persekitaran dunia yang sudah sama sekali berubah. Revolusi teknologi maklumat, revolusi ICT telah pun mentransformasi keseluruhan corak dan cara hidup kita. Hidup hari ini menjadi lebih senang dalam arti kata segala-galanya hanya di hujung jari kita saja. Segala-galanya di hujung jari kita saja. Ya, kerana apa? Kerana teknologi maklumat membolehkan semuanya ini dirangkumkan dalam satu sistem yang bersifat bersepadu, integrated system, yang mana semuanya boleh kita hubungkan hanya dengan satu Android ataupun smartphone yang kita miliki. Sama ada iPhone ataupun BlackBerry ataupun iPad. Ya, ataupun Samsung Galaxy. Ya, kena sebut juga ada yang pakai Samsung Galaxy. Ya. Jadi dengan sebab itu, keadaan hidup kita sudah berubah dan semuanya menjadi mudah dan senang. Tetapi satu perkara yang kita harus ingat bahawa walaupun kita semakin sibuk, semakin terikat dengan tuntutan kerja harian dan sebagainya, kalau generasi muda sibuk dengan matlamat mereka nak belajar, nak dapat ijazah, kemudian nak kerja, ya, kemudian nak mendirikan rumah tangga, nak membina kehidupan dan sebagainya.
Tetapi sesuatu yang kita harus ingat bahawa kita jangan lupa dan tinggalkan jati diri seni budaya kita. Semua bangsa-bangsa yang bertamadun dari dulu sehingga sekarang mempunyai, memiliki dan memelihara jati dirinya, seni budayanya. Sebab itulah kita lihat kalau di Thailand mereka berjaya mengkomersialkan aktiviti seni dan budaya mereka sehingga para pelancong yang datang berkunjung ke negara mereka harus membayar jumlah wang tertentu dalam ringgit Malaysia mungkin RM100 atau lebih semata-mata untuk melihat seni warisan budaya yang mereka tinggalkan. Selain daripada artifak-artifak seperti sutranya, kain batiknya, ya, kraft tangannya dan sebagainya, sesuatu yang lain yang sering mereka tak tinggal daripada melihatnya ialah melihat seni budaya warisan. Sebab itu di Thailand kita lihat di Phuket maupun di Bangkok ataupun di Chiang Mai, mereka telah membangunkan panggung budaya yang sangat besar. Kalau sesiapa yang pernah melihat Phuket Fantasy ataupun pertunjukan Siam Niramid di Bangkok ataupun di Chiang Mai, dia mempunyai stadium yang cukup besar, satu pentas, bukan stadium, panggung yang cukup besar, sehingga gajah pun boleh naik atas pentas. 3-4 ekor gajah boleh naik atas pentas, dan depan pentas itu dia boleh buat sungai. Ya, menggunakan teknik 3D dan juga menggunakan peralatan audio visual dan sebagainya. Gajah 3-4 ekor boleh masuk dalam panggung buat pertunjukan. Dan pertunjukannya itu sangat hebat, sangat luar biasa. Memakan masa sehingga 2 jam setengah, hampir 3 jam. Dan kita bayar RM100 lebih kurang duit Malaysia untuk tengok. Dan sangat teruja. Karena dia mengisahkan sejarah negeri Gajah Putih ini daripada mula sampai terakhir ini, tamadun demi tamadun, kerajaan demi kerajaan yang berjaya dibentuk di Thailand, termasuklah sebahagiannya kerajaan Melayu. Ada dalam salah satu segmennya ialah tarian Melayu dan hubungan Thailand dengan tanah Melayu. Dimasukkan dalam program ataupun dalam pertunjukan Siam Niramid ini, sehingga orang teruja melihat persembahan non-stop dengan audio visual, dengan sound system, dengan efeknya dan sebagainya, sehingga kita berasa proud melihat, berasa kagum melihat budaya orang Thailand. Di Indonesia juga sama. Kalau kita pergi ke Bali, ya, Bali punya pertunjukan sunset. Bila matahari jatuh, maka pertunjukannya bermula. Ya, dan kita duduk di tepi pantai sambil melihat matahari turun, ya, matahari terbenam, maka pertunjukannya, persembahan itu bermula sebaik-baik saja matahari terbenam. Sembahyang maghrib kena jamak waktu itu. Ya. Tak apalah, musafir. Ya. Dan mereka memperlihatkan seni, kekayaan seni budaya masyarakat di Bali. Dan di Indonesia, kalau kita pergi dari satu daerah ke satu daerah, mereka mempunyai keunikan mereka sendiri. Bukan sahaja makanannya, bukan sahaja bahasanya, bukan sahaja corak batiknya, bukan sahaja kesenian budayanya, malah mereka juga ada muzium-muziumnya, galeri-galerinya yang menyimpan artifak-artifak sejarah dan sebagainya yang merupakan warisan mereka. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai pertunjukan kebudayaan dan kesenian yang dijayakan oleh para mahasiswa di universiti di kawasan yang berkenaan. Pelajar-pelajar di Thailand memang, saya tak berani kata wajib, tapi semuanya tahu. Kalau dia tak pandai menari pun, tak pandai membuat pertunjukan pun, sekurang-kurangnya dia boleh cerita tentang sejarah asal-usul tarian ini, kisah ini, sejarah ini, pertunjukan ini. Begitu juga di Indonesia. Dia boleh ceritakan daerah itu begini, daerah ini begini, sejarahnya begini, dan sebagainya. Sebab itu di Indonesia mereka sangat sensitif dengan kebudayaan mereka, tarian mereka dan sebagainya. Ya, barongan mereka dan sebagainya, sehingga kalau mereka melihat ada orang lain yang cuba meniru, mereka berasa tidak senang dan tak selesa. Sehingga pernah menimbulkan sedikit sebanyak isu antara Malaysia dengan Indonesia atas soal budaya ini. Ya, tapi hakikatnya ialah kerana kita dengan Indonesia ini sangat dekat. Kita berkongsi budaya,
berkongsi tamadun dan banyak pertalian antara kita dengan Indonesia. Jadi barangkali sebahagian rakan-rakan kita di Indonesia tidak memahami keadaan ini, maka mereka melihat seolah-olah macamlah kita di Malaysia ini mengambil hasil seni warisan mereka dan mendakwa itu sebagai hasil seni kita. Sebenarnya tidak. Sebenarnya zaman dulu tak ada sempadan-sempadan ya negara. Ya, kita dengan Indonesia ini wujud selepas perang. Kita dengan Indonesia ini wujud selepas perang ataupun lebih awal daripada itu selepas perjanjian Inggeris-Belanda. Bila perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani 1824 tak silap saya. Ya, maka apa yang dikenali sebagai Indonesia hari ini dijajah, diperintah oleh Belanda, dan apa yang dikenali sebagai Malaysia atau Melaya hari ini diperintah oleh Inggeris. Maka itulah yang memisahkan kita dengan Indonesia. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu kita dengan Indonesia satu. Ya, sebagai Nusantara ataupun gugusan Kepulauan Melayu. Jadi sebab itu kita berkongsi. Datuk nenek kita berlayar dalam wilayah Nusantara ini, pergi dari satu pulau ke satu pulau, ke satu tanah ke satu tanah, dan persaudaraan kita dengan rakan-rakan kita di Indonesia itu sangat erat kerana faktor ini. Sampai hari ini masih ada. Ya, orang Malaysia ada saudara mara di Indonesia, orang Indonesia ada banyak saudara mara di Malaysia. Sebab itu budayanya dan sebagainya sama. Bahasa kita pun hampir sama dan sebagainya. Jadi barangkali setengah-setengah di sana tak faham, maka mereka mengatakan seolah-olah macam kita di sini mengambil kesenian mereka. Tetapi apa yang saya nak terangkan ini bukan itu. Yang saya nak terangkan ialah bagaimana tahap sensitiviti yang cukup tinggi di kalangan masyarakat dan rakyat Indonesia terhadap seni budaya mereka. Celek budaya dan celek seni. Mereka tahu. Malah pelajar-pelajar mereka daripada sekolah rendah lagi boleh cerita dan boleh tahu tarian ini dari daerah ini, tarian ini dari daerah ini, tarian ini mengisahkan kelompok kaum ini dan sebagainya. Ya, kerana ini diajar dan dididik di sekolah. Tapi kalau tanya rakan-rakan kita di sini, barangkali dari mana datang Inang, apa sejarah Inang, dari mana datang Zapin dan bagaimana sejarah Zapin, bagaimana datang joget, ya, tak ramai yang tahu. Tak ramai yang tahu. Ya, dan boleh menjelaskan. Nah, inilah masalahnya. Bukan saja tak boleh menjelaskan, tak tahu beza antara joget, Inang, Zapin, tak tahu nak beza. Ya, Dondang Sayang dari mana, Boria dari mana datang, ya, Dikir Barat tu apa sebetulnya Dikir Barat, ya, Mak Yong itu apa sebenarnya Mak Yong, Tok Selampit itu apa sebenarnya, Awang Batil itu apa sebenarnya, tak boleh cerita kerana sebahagian daripada warisan seni ini dah tak ada. Mek Mulung, pernah dengar Mek Mulung? Saya ingat ramai tak pernah dengar Mek Mulung, ya. Tapi Mek Mulung ini ialah satu penunjukan yang ada di daerah Kedah ini, termasuklah wayang kulit dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini kita di universiti mesti prihatin. Sebab kita orang ilmuwan, intelektual. Malam kemarin UUM membawa seorang pemain piano antarabangsa. Ya, nama dia Lech Napierala daripada Poland. Ya, yang dibawa oleh kedutaan Poland dan saya minta duta Poland bawa kemari. Kebetulan duta Poland saya kenal lama, jadi saya minta dia bawa kemari. Dia bayar semua. Ya, ini ialah seorang pemain piano yang hebat, yang kedua atau ketiga hebat di Poland. Ya, dan dia membawa muzik mazukas, muzik tradisional Poland, dan dia bermain dengan cukup hebat selama 1 jam. Kemarin yang kita buka, ini kesempatan nak tengok pemain piano yang hebat bertaraf dunia. Tapi tak ramai yang datang. Tak ramai yang berminat nak tengok. Ya, bagaimana hebatnya dia bermain piano itu. Ya, 10 jari semua hidup. Ya, tanpa note dia main. Ya, semua dalam kepala dia, dan dia buat persembahan yang tak membosankan. 1 jamnya persembahan berlalu dengan begitu cepat dan kita terpukau melihatnya. Ya, dan dia sambil bermain, dia berhenti menceritakan lagu ini daripada komposer ini begini, sejarahnya begini, dia datang dari mana, lagu ini apa kisah dia, daripada komposer mana, komposer ini datang dari mana, apa sebenarnya kesukaan komposer ini, dia ceritakan. Dia bermain lagu-lagu daripada ciptaan 3 atau 4 komposer yang merupakan komposer-komposer terkenal daripada Poland yang lahir sejak abad ke-19. Lagu-lagu klasik. Mereka ini sezaman dengan Mozart dan juga Beethoven. Ya, jadi dengan sebab itu mereka bangga dengan seni mereka. Orang Jerman sangat bangga dengan Beethoven, ya, dengan Mozart. Ya, itu ialah warisan mereka. Orang England, orang Inggeris sangat berbangga dengan Shakespeare mereka.
ya, dengan apa yang ditulis oleh Shakespeare dan sebagainya, ya, Charles Dickens dan sebagainya, ya, sastrawan mereka, budayawan mereka. Kita di Malaysia hari ini ramai daripada generasi muda yang tak melihat ini sebagai sesuatu yang penting yang mesti kita pelihara. Sebab itulah saya melihat bahawa usaha yang dibuat oleh Pusat Budaya dan Seni ini sangat penting. Kita bukan saja seronok-seronok nak tengok orang menari dan sebagainya, bukan itu sebenarnya. Tapi ini adalah satu penghayatan terhadap seni budaya warisan kita. Lebih lagi kita ada masyarakat berbilang kaum hari ini yang mana kita juga berpeluang melihat seni warisan rakan-rakan kita daripada kaum Tionghoa dan juga kaum India, kaum Sikh, dan juga tidak lupa rakan-rakan kita daripada Sabah Sarawak yang juga kaya dengan pelbagai seni budaya daripada kelompok-kelompok suku-suku kaum dan etnik di Sabah Sarawak lagi banyak, ya. Jadi di Semenanjung ini kalau tanya tentang suku-suku kaum di Sabah di Sarawak pun mereka tak boleh faham dan tak boleh jelaskan, ya. Yang mana Kadazan, yang mana Dusun, yang mana Bisaya, yang mana Bajau, ya, Bajau laut, Bajau darat, mereka tak boleh terangkan, ya. Di Sarawak pun mungkin tak semua boleh kenal Kayan Kenyah Kelabit, ya, Iban, ya, dan Bidayuh, ya, orang Ulu dan sebagainya. Mungkin semua kita tak tahu kenal, ya. Yang kita tengok tu itu Sabah Sarawak pun kita tak tahu beza. Ini masalah orang Semenanjung, masalah besar orang Semenanjung. Sebab kita bila pergi ke Sabah Sarawak, kita cuma sibuk pergi ke pasar Filipina aja, nak beli pearl dengan shopping, tapi tak berminat nak mengenali budaya Sabah. Pergi Sarawak sama juga tak berminat, ya, nak pergi tengok, nak memahami budaya ini. Kita cuma sibuk nak pergi shopping saja. Orang kita suka shopping, yang lain dia tak minat, ya. Kalau dia pergi melawat luar negara, dia bukan nak pergi tengok museum, bukan nak pergi lihat galeri, pun dia nak pergi shopping saja, ya. Shopping, dan kalau tak boleh shopping, tak ada duit, dia beli fridge magnet, ya. Balik boleh tampal kat peti sejuk, tujuk kat orang. Dia pergi sana, dia pergi sini. Tapi dia tak faham itu semua. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, usaha ini merupakan satu usaha yang sangat penting yang saya harap dapat kita teruskan. Kalau boleh Pusat Budaya kita menjadi champion memperkenalkan muzik tradisi kita, lagu-lagu asli kita, ya, buat pertandingan, buat asrama inter DPP, ya, tentang tarian dan sebagainya, supaya pelajar-pelajar kita belajar menghayati. Dan kalau boleh panggil tokoh-tokoh budaya dan seni, ya, azanin dan sebagainya, yang boleh datang dan menceritakan tentang latar belakang, asal usul, akar umbi sesebuah seni warisan budaya kita. Banyak tokoh-tokoh budaya kita yang masih ada yang boleh menceritakan tentang semua ini. Dan ini akan membolehkan kita lebih menghayati seni budaya kita. Ya, di Thailand mereka berjaya komersialkan, di Indonesia mereka berjaya komersialkan, di negara-negara lain juga mereka berjaya komersialkan ini semua. Kita di Malaysia saja yang menganggap ini sebagai tugas kerajaan, bukan tugas kita. Ya, malah kadang-kadang yang kerajaan buat pun kita tak mau sokong dan kita anggap sebagai ini tak ada kena-mengena dengan kita. Ya, kalau boleh kita tukar channel, tengok channel berbayar lagi bagus. Ya, Astro First lagi bagus. Ya. Nah, ini masalah kita sekarang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, inilah peranan universiti kita sebagai temple of knowledge, sebagai biara ilmu untuk kita membangunkan kefahaman, kesedaran, pengetahuan generasi muda terhadap seni warisan budaya kita, supaya generasi akan datang akan terus mewarisi apa yang kita telah miliki selama ini. Inilah yang dibuat oleh British terlebih dahulu pada masa dia mula-mula datang, ya, ke negara kita. British mula-mula dia nak bagi identiti kepada rakyat tempatan, 3 benda dia buat. Satu, dia cipta pertama sekali dia buat museum. Ya, dia buat museum untuk dia kumpul segala artifak, baru orang Melayu kita kenal, barulah kaum kita kenal. Ini dia sejarah kita. Kalau tak ada museum, kita tak kenal sejarah kita. British buat museum untuk kita. Nombor 2, dia buat census. Daripada sensus ataupun banci yang dia buat, di situlah dia kategorikan kelompok-kelompok etnik kita. Ini Jawa, ini Melayu, ini Banjar, ini etnik itu dan sebagainya. Dia klasifikasikan kita. Kalau tidak, kita pun tak kenal etnik kita. Dia buat sensus, kita kenal kelompok-kelompok kita. Yang ketiga, dia membentuk, dia buat mapping, dia buat peta, ya. Dan daripada peta itulah kita kenal wilayah kita. Ini Melaya, ya. Kalau zaman dulu awal-awal 50-an 60-an, peta ataupun bentuk Melaya, Semenanjung Tanah Melayu yang macam ubi keladi itu
akan digunakan di logo, di lencana dan sebagainya sebagai lambang rakyat mengenali inilah Melaya. 3 cara ini, mapping, sensus dan juga museum, 3 kaedah yang digunakan oleh penjajah mengikut Ben Anderson dalam bukunya The Imagine Community sebagai satu cara untuk memberi identifikasi kepada rakyat sesebuah negara. Dan daripada situlah rakyat negara itu kenal, termasuklah seni budaya dan sebagainya. Mula-mula mereka datang menjajah, mereka tidak hantar Bush dulu. Dia hantar tokoh-tokoh ilmuwan dia dulu. Dia hantar Wilkinson, dia hantar Winstead dan sebagainya. Ini orang yang datang mengkaji seni budaya. Macam mana nak tackle. Mula-mula dia hantar Bush. Dia lihat Bush dibunuh, maka dia tahu bahawa Bush tak faham budaya. Lepas itu dia hantar Wilkinson, R.O. Winstead dan sebagainya. Belanda menghantar tokoh-tokoh dia dan sebagainya, termasuklah Profesor Tew dan sebagainya, untuk kaji psyche, jiwa orang Melayu, budaya orang Melayu dan faham. Maka dia tubuhkan School of Oriental and African Studies di London, ya, untuk memahami budaya orang Asia dan orang Afrika. Dan daripada situlah mereka mengembangkan penjajahan mereka apabila mereka faham budaya dan jiwa satu masyarakat itu. Mereka kaji bagaimana? Dia kaji budaya orang Melayu, dia tahu Melayu ni soft. Ya, dan dia tahu hubungan orang Melayu dengan rajanya. Nak tawan orang Melayu, kuasai rajanya. Hapus rajanya, jatuh orang Melayu. Nak kuasai orang Melayu, kuasai rajanya dulu. You kuasai raja orang Melayu, you kuasai orang Melayu. You nak hapuskan orang Melayu, you hapuskan raja, habis Melayu. Ya, sebab itu kita punya istilah ialah konsep kerajaan. Ya, raja, kerajaan, iaitu satu sistem pemerintahan berasaskan pada raja. Orang putih dia tak panggil kerajaan, dia panggil government, pemerintahan. Di Indonesia dia panggil pemerintah, dia tak panggil kerajaan, dia panggil pemerintah. Kita saja panggil kerajaan, government kita kerajaan. Kenapa? Sebab rajanya. Ya, raja ialah simbol warisan sejarah budaya suatu bangsa dan negara. Tapi hari ini ada juga orang yang dah mula tak hormat raja. Inilah masalah yang kita hadapi. Ini Gen Y, kena fikir. This is something that you will inherit in the future, ya. And we do not want you, ya, to become bangsa Creole, ya, to be a Creole, to be Creolized. Satu bangsa di Afrika yang tak ada jati diri, yang tak ada tamadun, tak ada identifikasi, dan akhirnya mereka anut dan ambil hak orang lain pun akhirnya mereka tak ada jati diri. Kita akan jadi bangsa Creole kalau kita tak pertahankan seni, budaya dan warisan kita. Dengan kata-kata itu, saya dengan ini merasmikan Karnival 3K Universiti Utara Malaysia 2012. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, dipersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Faiz Hamid, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia untuk naik ke pentas bagi bersama-sama menyaksikan gimik perasmian. Dipersilakan. Rasmilah kini Karnival Kebudayaan, Kesenian dan Keusahawanan bagi tahun 2012. Seterusnya, dipersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Faiz bin Hamid, Timbalan Naib Chancellor Hal Pelajar dan Alumni untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk atas kesediaan menyampaikan ucapan dan menyempurnakan gimik perasmian sebentar tadi.
Seterusnya dipersilakan hadirin untuk menyaksikan tayangan multimedia. Terima kasih atas tayangan sebentar tadi. Kini kemeriahan pentas 3K kami buka dengan rangkaian persembahan yang pastinya menghiburkan anda. Seterusnya kami akan menampilkan seorang sastrawan yang cukup terkenal. Beliau akan mendeklamasikan puisi bertajuk Bicara Cinta di Laman Kemanusiaan dan Aksara Cinta. Diikuti dengan persembahan hebat dari seorang pelajar antarabangsa, Abdul Kadir Isa Abdul Rahman dari Somalia, semester ke-6 Program Pengurusan Perniagaan Logistik dari Dewan Penginapan Pelajar Saim Dabi yang akan memperdengarkan lagu bertajuk Gadis Melayu. Terimalah Muhammad Azmi Abdul Rahman dan Abdul Kadir Isa Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam satu Malaysia dan salam puisi buat warga Sintok yang saya hormati. Terima kasih saudara-saudari pengurusi majlis. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia dan isteri Datin. Yang berhormat Datuk Noriah Kasnon, Timbalan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air. Yang berbahagia Datuk Dr. Faiz Hamid, yang berhormat Raimi Unggi, Ahli Parlimen, Tenom, para pegawai Universiti Utara Malaysia, pegawai tinggi UUM, dan yang saya hormati Muhammad Alif Hakimi Muhammad selaku selaku pengarah program untuk projek ini. Untuk malam ini, saya mau tuan-tuan dan perempuan hayati sebuah karya yang saya namakan polygenre, iaitu kombinasi antara cerpen dan sajak. Judulnya dalam atau singkatannya DAD, di Laman Kemanusiaan dan Aksara Cinta, yang dicipta khusus sempena pada malam ini. Malam yang bermakna ini. Dalam bicara cinta di laman kemanusiaan
dan aksara cinta. Ini laman kemanusiaan. Laman yang dibinakan dan dibangunkan oleh manusia. Manusia multi ilmu dan multi minda. Manusia berbeza. Berbeza kulit, rupa, bangsa, budaya dan agama. Namun, asal agama hanya satu, agama Allah. Manusia sama sahaja daripada tanah yang sama, daripada benih yang sama, Nabi Adam dan Hawa. Manusia berada di laman kemanusiaan. Manusia berilmu, manusia berbudi, manusia berbakti, manusia berteknologi. Manusia bercinta. Cinta tumbuh dalam hati. Cinta menjadi pohon. Aku bicara tentang cinta. Cinta di laman kemanusiaan, mekar, bunga-bungaan mewangi, bunga-bungaan pelbagai warna wangi baunya. Cinta akan bunga, cinta akan warna, cinta akan bau wanginya. Cinta akan alam, cinta tumbuh dalam diri. Cinta akan diri, cinta akan ilmu, cinta akan kebenaran, cinta akan masa depan anak-anak kita, cinta dalam diri orang lain di sekeliling. Cinta kepadanya. Cinta kepada tanah, tanah tempat kita akan kembali menjadi tanah. Tinggallah ilmu, budi dan bakti kita. Itu cinta kita. Cinta akan tanggungjawab. Aku mau menjawab banyak soalan tentang cinta. Cinta yang tiada penghujungnya. Cinta aku kepada perempuan. Cinta yang tidak akan habis. Diberikan sebanyak mana sekalipun, cinta tak terbalas, cinta pada kebendaan, cinta yang rapuh, cinta yang pudar, cinta yang hilang, cinta yang akan pudar bila usia bertambah, cinta akan menghilang bila sudah tiada rasa cinta. Cinta akan menebal di akar usia. Apa makna cinta pada aksara cinta? Dalam saraf cinta, nafsu dilembutkan dalam penyatuan bersama, aksara hidup berakar di tanah kasih sayang. Benih menjadi permata cinta suci. Rantai apa yang mengikat kejap cinta? Oh, langit itu adalah cinta tanpa penghujung. Bermimpilah mentari, cinta setiap detik muncul di ufuk hati. Oh, cinta suami hidup dalam seorang diri suami. Oh, cinta ibu bapa tenang dalam diri anak-anak. Cinta mereka tumbuh dan berakar dalam diri. Cinta tidak buta. Yang buta adalah sang pencipta. Tidak tahu membezakan antara cinta permata dengan cinta kaca. Perjalanan sang pencipta juga sukar atau akan tersasar. Akan menemui kegagalan, akan tersungkur di perjalanan, cinta baharu disemai, cinta baharu dipupuk, baharu menjadi nilai cinta. Mentafsir mana cinta? Cinta kepada bahasa mimpi kita. Mimpi aku dalam bahasa Melayu. Budaya aku, budaya Melayu. Agama aku, agama Islam. Aku masih bersimpuh di laman kemanusiaan ini. Aku melihat manusia yang sudah hilang kemanusiaan. Manusia yang sudah hilang cinta. Manusia yang menyukai perang.
manusia yang meneguk darah manusia, manusia yang tidak tahu menilai harga diri menyawa. Bukan manusia, mereka itu. Di laman kemanusiaan hanya ada manusia dan cinta. Manusia yang jasad dan ruhnya berpaksikan cinta. Cinta yang melahirkan diri, cinta yang menyuburkan cinta diri dan cinta diri yang lain. Aku masih mencari cinta di laman kemanusiaan. Ada permata di laman ini. Subur cinta di laman Sintok, laman universiti pengurusan terkemuka. Universiti kita adalah cinta milik kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I am not Malay, but I will try my best to sing that song. Okay, thank you. Siapa bilang gadis Melayu tak menawa, tak menarik hati, tiada memikir. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Siapa bilang gadis Melayu tak menawa, tak menarik hati, tiada memikir. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Ay aduhai, lima lampu gayanya serta manis senyumnya, hitam bakat rambutnya, ayu angkul si dia. Yeah. Di antara gadis-gadis seluruh dunia, tiada yang sehalus mulus, oh setulus dia. Di antara gadis-gadis seluruh dunia, tiada yang sehalus mulus, oh setulus dia. Budi bahasanya, badan gamatanya, setuan jiwanya membuatku terlena. Siapa bilang gadis Melayu tak menawa, tak menarik hati, tiada memikir. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Yeah. Di antara gadis-gadis seluruh dunia, tiada yang sehalus mulus, oh setulus dia. Di antara gadis-gadis seluruh dunia, tiada yang sehalus mulus, oh setulus dia. Budi bahasanya, badan gamatanya, setuan jiwanya membuatku terlena. Siapa bilang gadis Melayu tak menawa, tak menarik hati, tiada memikir. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik, kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh.
Thank you. Tepukan buat persembahan sebentar tadi. Seterusnya kami bawakan kepada anda sebuah warisan kesenian lama yang saban hari semakin mendapat tempat di hati generasi baru kini. Kesenian ini bakal dipersembahkan oleh sebuah kumpulan Ghazal Party. Dengan irama padang pasir yang menghiasi persembahan mereka, terimalah kumpulan Ghazal Party Nurul Amar.
Saidina. Assalamualaikum. Pak Haji, Pak Lebay tak mengaji ke nanti bay? Alhamdulillah, rahmat hujan. Ya Syekh, balun. Alhamdulillah. Datuk berseronok semua, alhamdulillah lah. Belajar betul-betul, oi, budak weh. Ilmu itu. Ya, betul, silakan. Ya Syekh, tu. Bukan saya nyanyi, orang lain nyanyi, action ya. Okey. Cumalah penawar rindu. Penawar rindu padamu seorang, kenapa selalu semangatku ditaukan. Penawar rindu padamu seorang. Rasa tak sanggup menanggung di jiwa, salah tak tahu kasih bermula. Rasa tak sanggup menanggung di jiwa, salah tak tahu kasih bermula. Peristiwa dalam ingatan kasih tercipta. Penawar rindu padamu seorang. Senyumanku paling sungguh bermakna, tetapi sayang kau tak ketahui. Senyumanku paling sungguh bermakna, tetapi sayang kau tak ketahui. Tak ketahui hingga merana meracun hati, membawa diri. Penawar rindu padamu seorang, kenapa selalu semangatku kau pegang. Penawar rindu padamu seorang. Terima kasih. Ya, kabi kusi, kabi kedegam. Kucu-kucu buah betah. Arwah bayar, Haji Zerau. Indus Kani. Au bayar. Jadi ni tak nampak kau pakai kacamata ni. Oh nampak. Belajar Tinggi style. yang. Oh ni, calon bayar, calon.
जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, तो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल ने ये तू आई। कहीं चटती कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगीन अदा रंगीन, ये इतलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर में तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन में। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे Terima kasih. Dunia tadi wala, tak ada kain pakai tu wala. Kya bayar? Amara kosong? Ya, ini untuk lama-lama sebuah lagu joget. Apa nama Simin kasih mau? Ada? Kamu senyum elok. Silakan saya. Assalamualaikum.
Rindu, ku sungguh rindu, lama tak jumpa bertambah sayang. Jauh, semakin jauh, hatiku rindu bertambah bimbang. Sayang, sungguh ku sayang, padamu kasih terbayang-bayang. Lama, begini lama, hatiku rindu tiada obatnya. Dulu kita pernah bertemu, tapi hanyalah sekejap waktu. Agar menjadi air pengobat rindu, hilanglah segala resah di kalbu. Sayang disayang, bagaikan bermimpi, hai datanglah engkau padaku lagi. Tiba ku rindu, menangis sayu teringatkanmu. Pulanglah sayang, hatiku bimbang bukan kepala. Rindu, ku sungguh rindu, lama tak jumpa bertambah sayang. Jauh, semakin jauh, hatiku rindu bertambah bimbang. Sayang, sungguh ku sayang, padamu kasih terbayang-bayang. Lama, begini lama, hatiku risau tiada obatnya. Dulu kita pernah bertemu, tapi hanyalah sekejap waktu. Agar menjadi air pengobat rindu, hilanglah segala resah di kalbu. Sayang disayang, bagaikan bermimpi, hai datanglah engkau padaku lagi. Tibalah rindu, menangis sayu teringatkanmu. Pulanglah sayang, hatiku bimbang bukan kepala. Bagaimana persembahan Nurul Ammar sebentar tadi? Pastinya para pengunjung di pentas utama ini kagum dengan seni Ghazal Party yang dibawakan oleh mereka sebentar tadi. Dari irama Ghazal, kami bawakan penonton menyelusuri perjalanan seni artis popular yang bakal kami tampilkan selepas ini. AF2 telah memperkenalkan artis jelita ini ke persada industri muzik negara dan debut antara dua mempopularkan artis popular ini dalam kalangan peminatnya. Dan kini beliau melebarkan sayap seninya dalam bidang pengacaraan. Dengan bakat seni yang dimiliki, beliau telah meraih beberapa kejayaan sepanjang karier seninya. Antaranya adalah artis harapan terbaik AIM 12, hadiah penghargaan Top 10 New Single Prize di Festival Muzik Asia Shanghai 2005, artis baru wanita popular ABVPH 2005. Kami terbangkan kepada anda Farah AF. Kelembutan bukannya tanda kelemahan, di sebalik wajah tersirat hati tabah. Akur bukan berarti tiada pendirian, wajarnya berpikir sebelum membimbing. Dengan harapan murni warisan Hawa, berdiri di samping dengan setia.
Titis air mata bukan tanda kecewa, sebaliknya bangga dilimpah pengalaman. Ikhlas berbakti menuntut kehendak agama, semoga direda melangkah ke depan dengan harapan murni warisan Hawa, berdiri di samping dengan setia, membimbingmu dengan ketulusan hati berpedoman. Didik wanita, terdidik generasi yang mulia, menimba amalan penuh takwa, memegang amanah warisan Hawa. Dengan harapan murni, berdiri di samping dengan setia, membimbingmu dengan ketulusan hati berpedoman. Didik wanita, generasi yang mulia, menimba amalan penuh takwa, memegang amanah warisan Hawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera buat Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, UUM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Mustafa bin Ishak, Datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, warga pendidik dan juga pelajar-pelajar yang turun padang walaupun hujan agak renyai, tapi alhamdulillah anda sanggup berada di sini. Boleh berikan tepukan untuk diri sendiri tak? Saya tak nampak kelibat mana pelajar-pelajar UUM. Wah, alhamdulillah. Kejap lagi kita boleh berjumpa Oh. Okey, sebab selalunya kalau Farah mengadakan persembahan di universiti, Farah selalu rasa dekat dengan pelajar-pelajar, tapi rasa ini gap jauh lah. Tapi tak apa, kalau rasa-rasa tak segan nak bersama dengan Farah atas pentas, dipersilakan. Kita boleh menyanyi bersama, bergambar bersama, tak ada masalah, insyaAllah boleh. Okeylah, first kali Farah nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Selaku malam ini adalah kita punya malam perasmian Karnival Kebudayaan, Kesenian dan juga Keusahawanan 2012. Terima kasih kepada mereka yang menjadi tulang belakang untuk karnival ini kerana sudi ingat saya, jemput saya malam ni untuk sama-sama bersama dengan anda semua, dan insyaAllah ia akan berlangsung sehingga Ahad ini katanya. So macam-macam program dan aktiviti yang cukup menarik sebab saya dah tengok dah apa segala intipati dan rancangan mereka khas untuk anda semua. So harap-harap kita semua boleh mengambil bahagian insyaAllah sampai hari Ahad nanti. Okey, dan lagu Farah seterusnya sebuah lagu Inggris, boleh Lagu ni agak pop, agak catchy sikit, tapi di sebalik kata-katanya memberi semangat kepada anda semua, terutamanya pelajar-pelajar yang tak kira lah, yang remaja, dewasa dan sebagainya. So ini memberikan kata-kata semangat kepada anda supaya apa yang ada dalam diri tu, segala bakat, segala kebijaksanaan, kecerdikan tu kita luahkan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Inilah masanya untuk kita berjaya insyaAllah di peringkat universiti dan kalau boleh yang lebih jauh, lebih tinggi lagi insyaAllah selepas ni. Baiklah, sebuah lagu Inggeris, lagu dari Katy Perry. Oh yes, betul. Dengar lagu ni. Fireworks. Boleh nyanyi sama-sama Okay.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet on the screen, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like a 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come and show me what you're worth. Make 'em go as they shoot across the sky. 'Cause baby, you're a firework. Come and let your colors burst. Make 'em go you're gonna leave them falling down. You don't have to feel like a waste of space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe your reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like a 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come and show me what you're worth. Make 'em go as they shoot across the sky. 'Cause baby, you're a firework. Come and let your colors burst. Make 'em go you're gonna leave them falling down. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. It's always been inside of you, you. And now it's time to let it through. 'Cause baby, you're a firework. Come and show me what you're worth. Make 'em go as they shoot across the sky. 'Cause baby, you're a firework. Come and let your colors burn. Make 'em go you're gonna leave them falling down. Even brighter than the moon, moon, moon. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. Yeah. Rasa semangat tak? Alhamdulillah. Jangan saya syok sendiri sudahlah. Dia nak memberi semangat kepada semua ni. Okey, lepas ni semua exam 4 flat, boleh? Alhamdulillah. InsyaAllah kita doakan. Tak salah kan? Okeylah. Farah datang ke sini di atas orang kata jemputan dari anda semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menyediakan saya kemudahan, penginapan dan segala yang terbaik. Saya rasa ini antara universiti yang terbaik lah yang memberikan saya kemudahan. Penginapan, bilik semua. Wow, wow, wow. Terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk lagu Farah yang seterusnya, sebuah lagu lama. Tapi Farah rasa macam Farah tak seronok lah nak menyanyi sorang-sorang atas pentas ni. Kalau Farah bersama dengan anda semua tak ada masalah Boleh ya? Okey, hujan pun dah Alhamdulillah agak renyai. So saya boleh bersama dengan anda semua insyaAllah. Kalau rasa-rasa nak datang menyanyi sekali pun tak ada masalah, dipersilakan. Okey, sebuah lagu lama evergreen untuk anda semua. Saya suka lagu ni. Saya pun salah seorang daripada peminat Rahimah Rahim juga. So lagu ni saya tujukan untuk semualah Kita nakal-nakal sikit malam ni je. Okey. Untuk semua gadis-gadis dan bunga. Okey.
Okey, wah. Tahu lagu ni Alhamdulillah. Nanti kalau saya pergi jangan lari pula. Tak. Betul lah? Okey. Ewa. Berlenggang dia berjalan, si gadis tersayang manja jelingan yang manja. Menuju dia ke kota, di tangannya penuh bunga, di hati penuh cinta. Berbagai macam bunga dibawa untuk dijual di gerai mama. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Ewa, ada yang nak nyanyi saya? Ramai orang membelinya, bunga-bunga jualannya si Ayu, gadis Ayu. Datang seorang pemuda, dapat melebur hatinya, memetik oh cintanya. Kini berjalan dengan pasangan, tak hirau lagi dengan jualan. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Memang ayu pun cantik tak? Bagi tepukan sikit, sporting lah. Ramai orang membelinya, bunga-bunga jualannya si Ayu, gadis Ayu. Datang seorang pemuda, dapat melebur hatinya, memetik oh cintanya. Berjalan dengan pasangan, tak hirau lagi dengan jualan. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Terima kasihlah sportingnya, pelajar UUM. Bagus. All the best. Terima kasih banyak. Thank you, no problem. Ramai orang membelinya, bunga-bunga jualannya si Ayu, gadis Ayu. Datang seorang pemuda, dapat melebur hatinya, memetik oh cintanya. Kini berjalan dengan pasangan, tak hirau lagi dengan jualan. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Pakcik joget untuk saya, pakcik. Alhamdulillah. Amboi, dia angkat tangan tak? Ya manis-manis ayu. Pakcik diri sikit boleh, pakcik? Boleh berdiri sikit? Alah. Tapi tangan dia maintain, bagus. Lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Terima kasih. Wah, hilang segala nervous saya. Terima kasih banyak-banyak. Hai, seronok rasanya. Lepas ni boleh jemput saya lagi ya? InsyaAllah. Kalau rasa-rasa saya nak menyambung pengajian saya di Universiti Utara Malaysia ni bolehlah kah? InsyaAllah lah Saya pun rasa macam nak sambung belajar lah tiba-tiba. Agak-agak boleh tak terima saya? InsyaAllah. Kita boleh buat banyak aktiviti dalam UUM. InsyaAllah. Okey. Selepas ni Farah menyanyikan, akan sampaikan sebuah lagu Farah yang terakhir. Lagu Farah sendiri, Gembira Hidup Ini, oleh kerana semua tengah happy-happy. Kita akan sentiasa bergembira insyaAllah sampai hari Ahad ini untuk karnival ini. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk pihak penganjur kerana sudi mengundang Farah malam ini. Dan juga kepada seluruh warga UUM, saya ucapkan selamat maju jaya, sukses selalu insyaAllah. Banyak-banyak kita berusaha, berdoa, bertawakal, insyaAllah semuanya akan menjadi baik dan keputusan pun insyaAllah baik-baik belaka. Okey, lagu Farah yang terakhir ini, sebuah lagu Gembira Hidup Ini, khas untuk anda semua. Terima kasih. Oh yeah, 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 yeah.
dan semua cerita kehidupanku telah tempuh hidup yang sukar ku terima, tapi ku mampu laluinya, merengkuh suka dan duka. Dengan tenang hatiku telan pahit manis kehidupan. Sekiranya ku tak mampu halangi semua, pasti ku hampa. Sekiranya ku tak bersedia, akan ku pulang ke asalku, tapi ku tak rela, karena ku seorang manusia yang tak suka pada negara. Karena ku sayang gembirakan hidup ini. Karena ku tahu inginku, apa yang aku inginkan, akan ku capai segala yang diinginkan demi kehidupanku. Sekiranya ku tak mampu halangi semua, pasti ku hampa. Sekiranya ku tak bersedia, akan ku pulang ke asalku, tapi ku tak rela, karena ku seorang manusia yang tak suka pada negara. Karena ku sayang gembirakan hidup ini. Karena ku tahu inginku, apa yang aku inginkan, akan ku capai segala yang diinginkan demi kehidupanku. Terima kasih UM, all the best semua, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Farah AF. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Seterusnya kita saksikan pertunjukan bunga api. Satu Malaysia sepakat, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, perpaduan pendapat rahmat toleransi kaum amalan bersama, kejayaan kita bangunkan satu Malaysia dalam capai satu tujuan, tanggung jawab kita semua. Satu Malaysia jadi pegangan, rukun negara teras panduan. Satu Malaysia benteng negara, rakyat Malaysia taat setia. Satu Malaysia jadi pegangan, rukun negara teras panduan. Satu Malaysia benteng negara. Dengan ini sekian sahaja Majlis Perasmian Kebudayaan, Kesenian, Keusahawanan dan Pelancaran Festival Sajian 2012. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk dan semua yang hadir menjayakan Majlis Perasmian pada malam ini. Jumpa lagi esok malam di pentas yang sama dalam Malam Kebudayaan Satu Malaysia. Sekian, terima kasih.
Mengumumkan yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia meninggalkan majlis. Negara teras panduan satu